Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 3, kita masuk unit yang ketiga, iaitu unit 3. Dengan unit 1, unit 2 sudah pun kita belajar. Unit 1 nombor sehingga 10,000, dan juga unit 2 iaitu berkaitan dengan operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi. Sekarang kita masuk unit 3, iaitu berkaitan dengan pecahan, perpuluhan dan peratus. Jadi kita lihat dulu secara semi lalu. Pecahan itu terdiri daripada pengangka dan juga penyebut, iaitu pecahan. Contoh pecahan untuk peringkat mudah itu contohnya 1/2. Dengan 1 ditulis sebagai pengangka. Ini mereka di tengah-tengah ini dikatakan per. Pengangka 1 adalah pengangka, yang di tengah-tengah ni adalah per, dan kalau 2 ini kita sebut penyebut. Penyebut ada 2 bahagian. Bahagian yang atas dikenali sebagai pengangka, dan bahagian yang bawah iaitu bahagian keseluruhan bagi pecahan itu, iaitu bahagian keseluruhan bahagian itu iaitu dikenali sebagai penyebut. Ini adalah contoh pecahan yang murid belajar, iaitu pecahan wajar. Murid perkenalkan pada tahun 1 dengan tahun 2, iaitu pecahan wajar. Ini contoh 1/2. Ada banyak pecahan wajar, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Yang kedua adalah perpuluhan. Contoh nombor puluhan itu 0.1, itu ataupun 0.10. Ini adalah nombor perpuluhan. Manakala peratus, iaitu murid kenal dengan simbol peratus, iaitu begini. Simbol peratusnya atau bentuk inilah yang lebih jelas, besar, silang dan bentuk sifar-sifar di atas di bawah, iaitu bentuk persimbol. Ini adalah simbol bagi peratus. Simbol bagi peratus. Contohnya 70%. Itu murid asasnya sebagai contoh. Sekarang kita masuk dulu sebagai pecahan dengan kemahiran 311. Kemahiran pecahan 311, 321, 331, 332. Ini adalah tentang kemahiran pecahan Antara kemahiran yang perlu murid kuasai, iaitu murid dapat mengenal nombor pecahan, perpuluhan, peratus. Itu juga murid dapat mengetahui, mengaitkan, menyebut beberapa situasi dalam kehidupan harian yang melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Contohnya di sini 70%. Contoh yang murid dapat lihat, diskaun kan, diskaun di kedai, diskaun harga minuman contohnya. 70% ni sangat besar, sangat banyak contoh sajalah. Contoh diskaun ni, contoh diskaun harga minuman, jualan lelong kan. Biasanya murid dapat lihat jualan penghabisan stok. Sesebuah supermarket nak menghabiskan stok tu, jadi mereka buat diskaun supaya ramai pelanggan tertarik untuk membeli stok-stok yang ada di supermarket. Stok ni barang jualan itu di antara perkara-perkara yang murid dapat lihat. Manakala sifar ni nombor perpuluhan ini adalah nombor perpuluhan. Biasanya berkaitan dengan pengukuran panjang. Contohnya pengukuran panjang. Contohnya panjang pensel, contoh. Atau panjang objek panjang pensel, pembaris, benda-benda yang berada di sekitar murid. Itu contoh-contoh yang murid dapat lihat
Ini adalah contoh sifar plus 1. Sifar plus 1 sifar ni, perpuluhan ni biasanya berkaitan dengan pengukuran panjang ataupun melibatkan isi padu cecair, isi padu cecair, dan melibatkan unit lah, biasanya melibatkan unit. Sifar plus 1 milimeter, contoh. Sifar plus 7 sentimeter, contoh yang biasa. Sentimeter ni bagi ukuran panjang lah. Contoh panjang, ukuran panjang ni, panjang satu objek lah. Panjang objek ini sifar plus 7 cm, kecil sangat lah, objek-objek yang kecil. Lebar, lebar panjang berkaitan juga lebar. Lebar pensel contohnya, panjang dan lebar dan sebagainya. Ataupun melibatkan lebar, untuk lebih tepat lagi lah, kalau melibatkan perpuluhan ni sebab 7 sifar plus 1 ni, lebar ataupun saiz mata pen misalnya, yang murid-murid yang kecil lah. Mata pen ni sangat kecil, mata pen yang berada di hujung ni lah, contohnya. Itu contoh-contoh nombor perpuluhan ni, biasanya objek yang sangat kecil lah. Mata pensel, mata pen, dia ada tulis beberapa dia punya saiz mata pen, yang bahagian yang kecil. Contohnya, kalau pecahan ni banyak yang boleh dapat lah. Contohnya 3 bulatan yang berwarna, 3 bulatan berwarna, 3 benda bulatan berwarna, manakala 2 lagi bulatan berwarna putih. Ini juga adalah contoh pecahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian, hanya 3 bahagian sahaja yang berwarna. 3 bahagian bulatan berwarna daripada 5 bahagian keseluruhannya, membentuk pecahan 3/5. Ini adalah bahagian bulat berwarna. Contohlah berwarna. Ini 5 ni kesemua lah, kesemua bulatan yang ada, sebagai contoh. Ini seterusnya contoh lagi pecahan wajar. Contoh buku. Contohnya buku berwarna kuning. Contoh buku berwarna kuning, ada 2 buku berwarna kuning, manakala ada 2 lagi buku berwarna biru. Ini juga boleh membentuk pecahan, iaitu contohnya 2 buah buku berwarna biru daripada 4 buah buku keseluruhannya, jadi 2/4. 2/4. Ini pecahan-pecahan, iaitu melibatkan bahagian yang tertentu, bahagian berwarna biru daripada keseluruhan bahagian berwarna biru dan kuning sekali. Jadi 4 lah, 1, 2, 3, 4, ada 4 bahagian. 2 berwarna biru daripada 4 bahagian keseluruhannya. Itulah. Begitu juga bahagian kuning juga ada 2/4. Biru pun 2/4, kuning pun 2/4. Contoh di sinilah, contoh di sini. Bagaimana yang tadi juga, jika 3/5 adalah bulatan berwarna, daripada pecahan membentuk pecahan berwarna. Kalau pecahan tidak berwarna, 2, jadi 2/5 lah di sini. 2/5. 2/5 membentuk pecahan bagi bulatan yang berwarna putih misalnya. Bulat berwarna, bulatan berwarna putih. Ini contoh-contoh yang yang biasanya kita dapat dalam sekitaran kita lah, daripada objek-objek yang ada di sekitar murid-murid. Contoh di sini untuk pecahan ini adalah semua ni adalah pecahan wajar. Pecahan wajar juga boleh membentuk
pecahan setara. Di sini pecahan wajar boleh membentuk pecahan setara, iaitu bagaimana? Contoh di sini untuk lebih murid dapat lebih lihat, macam beginilah. Begini, satu bahagian keseluruhan, ada 4 bahagian. Kita ambil balik kuning dan biru, ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Seperti tadi kita ikut balik, kuning ada 2 bahagian, biru juga ada 2 bahagian. Jadi ini ada 1/4. Ini ada satu kuning ya, kuning 1/4. 1/4 membentuk 2/4 lah. Ini pun 1/4. 1/4. Biru ada 2/4. Jadi bila sama juga dengan kita boleh pecah setara juga. Di sini kita andaikan lah cikgu kurang tepat lah untuk melukis. Jika yang andaikan ini semua tepat lah, sama besar, sama saiz, sama besar, segi 4 sama lah, segi 4 sama bagi kuning, biru setiap bahagian ni, ataupun segi 4 tepat tapi sama saiz lah, sama besar dan sama saiz, yang bentuk 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 bagi setiap bahagian. Jadi sama juga dengan jika dicantumkan lagi, sama dijadikan 2 bahagian boleh, sebab kuning adalah setara dengan bahagian biru, jadi akan bentuk 1/2. Ini bererti 2/4 sama dengan 1/2. Begitu juga dengan kuning, 2/4 sama dengan 1/2. Begitulah. Ini 1/2 dengan 2/4 adalah pecahan setara. Iaitu pecahan setara ni ialah pecahan, nama pecahan setara, iaitu 2 pecahan yang berbeza lah, tetapi sama nilai. 2 pecahan berbeza. Memang berbeza lah 2 pecahan ni. 2/4 dengan 1/2, 2 pecahan yang berbeza. 2/4, ini pecahan per-4, ini pecahan per-2, tetapi sama nilai. Tetapi nilainya sama, tapi nilai mempunyai nilai sama. Itu adalah pecahan setara. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Ni kita lihat sinilah secara rajah. Boleh juga kita buat begini, 2/4 kita gunakan operasi boleh juga. 2/2, bila atas bahagi 2, bawah pun bahagi 2. 2/2 sama dengan 1, 4/2 sama dengan 2. Jadi terbukti bahawa 2/4 sama dengan 1/2. Ini adalah pecahan setara. Dan juga 1/2 ini tidak boleh lagi dibahagi dengan pecahan nombor yang lain. 1/2 adalah pecahan yang paling ringkas, paling mudah, dinamakan pecahan bentuk temurah. Ini adalah juga pecahan bentuk termudah. Banyak pecahan bentuk termudah, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Ada juga 2/3, 3/4, 4/5. Ini semua adalah contoh-contoh pecahan bentuk termudah yang lain selain daripada 1/2. Sebab 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 tidak boleh lagi dibahagikan dengan sebarang nombor yang lain. Nombor bulat lah. Tak boleh nak bahagi nombor 3, nombor 4. Kalau bahagi nombor 1 pun dapat balik 1/6. Tak boleh nak kecil lagi lah. Tak boleh nak kecilkan lagi bahagian ni. Tapi nilainya adalah sama. Tapi nilai sama. Sebut saja kecil besar, tapi sebenarnya adalah nilai, masih lagi dalam nilai yang sama. 1/2 bukanlah lebih kecil daripada 2/4. Itu kena faham lah. Sebut dia kecil. Dikecilkan bahagian tu bukannya bahagian tu jadi nilai jadi kecil. Bahagian tu jadi sedikit. Adanya ada 4 bahagian, sudah jadi sedikit. Jadi sudah jadi 2 bahagian. Nilainya tetap sama. Itu kena faham lah. Kalau sebut dikurangkan, dimudahkan. Bukan dikurangkan sebenarnya, maksud dimudahkan.
pecahan bentuk termudah. Ini adalah pecahan setara, adalah kemahiran 312 lah pecahan setara, iaitu murid kena kuasai kemahiran 312 lah pecahan setara. Pecahan wajar sudah pasti murid kena kuasai lah sejak tahun 2 lagi, iaitu kemahiran 3.311. Pecahan setara itu juga dengan pecahan bentuk termudah, iaitu kemahiran 1313. Jadi pecahan wajar, pecahan setara dan juga kemahiran 313 pecahan bentuk mudah perlulah murid-murid kuasai sebagai dalam konsep pecahan lah. Ini secara ringkas yang cikgu berikan. Itu juga sekali berkaitan juga bila sebut pecahan ni juga unit 3 berkaitan dengan pecahan lagi. Pecahan yang murid biasa dengar itu pecahan wajar 1/4. Yang kedua adalah pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar contohnya 5/3, iaitu pengangka lebih besar 5 lebih besar daripada penyebut. Macam itulah nilai pengangka 5 lebih besar daripada nilai penyebut. Penyebut. Jadi 5 tentu lebih besar daripada 3. Jadi 5/3 ni adalah pecahan tidak wajar. Pecahan namanya pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Ini adalah pecahan wajar. Pecahan wajar dengan pecahan tak wajar mudah dikenali melalui pengangka dengan penyebut. Pecahan wajar, pengangka lebih kecil daripada nilai penyebut. Nilai pengangka lebih kecil daripada nilai penyebut. Itu 1 kurang daripada 4. Manakala ini 5 lebih. Bila lebih daripada penyebut, iaitu lebih daripada 3, 5 lebih daripada 3, maka yang jadi pecahan tak wajar. Iaitu konsep mudah itu, pengangka lebih kecil dari penyebut jadi pecahan tidak wajar. Manakala pengangka lebih besar daripada pengangka lebih besar daripada penyebut, pengangka lebih besar daripada penyebut, maka membentuk pecahan tak wajar. Terbalik dengan pecahan wajar. Pecahan wajar pengangka lebih kecil, lebih besar, ini lebih kecil, pengangka lebih kecil. Berbeza di sini lah. Sama ada pengangka lebih besar atau pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka lebih besar daripada penyebut jadi pecahan tak wajar. Pengangka lebih kecil daripada penyebut menjadi pecahan wajar. Itu perbezaan dia. Itu pecahan wajar. Dia dalam biasanya ada satu saja rajah. Contoh untuk perbandingan lebih mudah untuk kita lihat, untuk mengenal pecahan wajar dan tak wajar. Pecahan wajar ada satu. Jika pecahan tak wajar, dia lebih dari satu. Contoh sini lebih dari satu, 2 misalnya. Dengan syarat 2 ini sama saiz lah. Sama saiz, bentuknya sama, bulat, sama saiz. Kita andaikan 2 ni sama saiz dan dibelorek keseluruhannya, maka ini adalah lorek sebahagian saja, maka ia akan bentuk 1. Ini pecahannya 1/2. Jadi ini 1/2. Tapi di sini kita andaikan sama saiz pecahan ni, kedua pecahan pecahan per 2 lah, pecahan per 2. Pecahan per 2, jadi ini 1, dan juga kita boleh katakan ini adalah 2/2. 2/2 dengan 1/2. Jadi cikgu untuk mudah jelas lagi, 2/2 tambah 1/2 sama dengan 3/2. 3 lebih besar daripada 2, maka ini adalah pecahan tak wajar. Jadi biasanya yang membentuk pecahan tak wajar ialah lebih daripada 1. Lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1, maka ia akan bentuk pecahan tak wajar. Dengan syarat lebih daripada 1 ni keduanya sama saiz dan sama bentuk. Begitu juga ni, biasanya pecahan wajar 1 saja. Contoh pecahan wajar sini, kita lorekkan bahagian, ini adalah pecahan wajar 1/2. Ada perbezaan lah. Ada 2 objek, di sini ada 1 objek saja. Dan juga pecahan tak wajar juga boleh membentuk
Okey. Pecahan tak wajar. Tak wajar boleh membentuk nombor bercampur. Bercampur. Pecahan tak wajar juga boleh membentuk nombor bercampur. Pecahan tak wajar juga boleh membentuk nombor bercampur. Iaitu contoh tadi, kita ambil balik, dua pecahan yang sama saiz lebih daripada satu, pecahan per dua lebih daripada satu lah, untuk bentuk pecahan tak wajar ni. Dan satu bahagian ni syaratnya kena berlorek semua lah. Dan ini satu bahagian yang tidak berlorek, maka ini adalah 2 per 2. Kita ambil tadi, ini 1 per 2. Maka keseluruhannya ialah 3 per 2. 3 per 2 ialah pecahan tak wajar. Dan juga 3 per 2 ini juga adalah pecahan tak wajar. Ini adalah pecahan tak wajar. 2 per 2 sama dengan 1. 2 per 2 sama dengan 1. 1 per 2 kekalkan. Di sini kita tambahlah, operasi tambah di sini akan bentuk nombor bercampur. Jadi jawapannya 1 tambah 1 per 2 ialah 1 per 2. Ini adalah nombor bercampur. Ini dah faham lah. Ada beberapa syarat jugalah. Kadang-kadang pecahan tak wajar juga boleh jadi nombor bulat. Boleh jadi juga nombor bulat. Bagaimana? Contoh pecahan yang sama jugalah. Kita ambil pecahan yang sama supaya murid dapat buat bandingan yang seimbang. Okey, dengan itu nombor bercampur bagaimana? Kita lorek keseluruhan lah. Ada dua objek, kita lorek keseluruhannya. Maka kita ini adalah 2 per 2 tambah 2 per 2 sama dengan 4 per 2. 4 per 2 ialah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar boleh bentuk nombor bulat, iaitu dengan 2 per 2 sama dengan 1 tambah 2 per 2 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ialah nombor bulat. 4 per 2 ialah pecahan tak wajar. Ini dalam kes tertentu, dalam kes dengan syarat kesemua objek itu dilorekkan ataupun semuanya sama, berlorek lah. Sama jenis, sama warna, semuanya sama warna. Contohnya, kalau biru semua biru, kalau merah semua merah macam tu, atau semua berlorek. Di sini bahagian berlorek ini, ini bahagian yang berbeza lah. Ini bahagian berlorek, ini bahagian tidak berlorek. Ini tidak boleh digunakan satu jenis saja untuk bentuk nombor bulat. Ini bentuk kemahiran 317. Ini murid kena kuasai lah, kemahiran 317, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Ini sebagai konsep asas pecahan lah. Perpuluhan pula, kita lihat dulu, kita lihat sikit pengenalan tentang perpuluhan. Kita lihat ni tentang perpuluhan lah. Perpuluhan, asalnya kita mulakan pecahan. Kita kaitkan pecahan. Pecahan juga boleh membentuk perpuluhan. Di sini pecahan. Pecahan apakah yang bentuk puluhan? Kita ambil bentuk mudah, pecahan per 10. Contoh sini 1 per 10. Pecahan bentuk perpuluhan 1 per 10. Pecahan yang, dan juga satu lagi pecahan 1 per 100. 1 per 10, 1 per 100. Ini juga boleh bentuk perpuluhan. Contoh ini yang kita belajar ini, yang ini 1 per 10 sama dengan 0.1. 1 per 1 sama dengan 0.01. Ini kita tahulah.
1/10 membentuk nombor puluhan 0.1, manakala pecahan per-10 membentuk 0.1, pecahan per-100 membentuk contoh sini 1/100 sama dengan 0.01. Ini asasnya. Dan seterusnya lah. Kalau 2/10 sama dengan 0.2, 3/10 sama dengan 0.3 dan seterusnya. Begitu juga di sini 1/10. Contoh 1/100. 8/100 membentuk 0.08. 9/100 membentuk 0.09. Lagi contoh yang lain, pecahan per-100 ni 10/100 ialah 0.10. 20/100 sama dengan 0.20. 47/100 sama dengan 0.47. Ini ada kaitan di antara pecahan puluhan. Syaratnya yang membentuk pecahan per-10 ni, pecahan kepada nombor puluhan ialah pecahan per-10, pecahan dengan per-10 dengan pecahan per-100. Ini membentuk, biasanya membentuk nombor perpuluhan. Kita ingatlah 1/10 dengan 1/100. 1/10 0.1, 2/10 0.2. Itu contoh-contohnya. Itu murid kena kuasai lah. Kena tahu juga contoh 0.01. Kena tahu yang ni nilainya apa? Sa. Yang ni nilainya nilai tempat kan. Yang tempat sifar ni sa, nilai tempat. Ini adalah per-10. Per-10. Nilai tempatnya per-10. Ini nilai tempatnya per-100. Ni seterusnya lah. 10, 100, 1000. Ingat balik murid, nilai tempat 10, 100, 1000. Itu bagi nombor bulat. Kalau nombor puluhan, dia bukan saja ada 10, 100, 1000. Mungkin dia ada puluh, mungkin ada ratus, mungkin ada ribu. Paling asal dia ada, paling kurang pun dia ada nilai sa lah. Itu dan seterusnya. Titik, ni ada titik perpuluhan lah. Ni ada titik perpuluhan. Dan ini adalah nilai tempat sifar ni adalah per-10, nilai tempat 1 adalah per-100. Itu murid kena tahu lah. Cara sebutnya sifar perpuluhan sifar 1. Cara sebutnya sifar perpuluhan 2 sifar. Sifar perpuluhan 47. Itu cara sebutnya. Itu cara pengenalan asas. Pengenalan kita nak mengenal perpuluhan, nombor perpuluhan. Itu juga kena peratus. Kena peratus daripada puluhan juga. Daripada pecahan lah, perpuluhan lah. Daripada pecahan kita boleh juga tukar kepada peratus. Contoh sini, ingat kita peratus ialah, ingat balik ratus. Ratus lah. Ingat balik kata akarnya adalah ratus. Jadi pecahan ni adalah pecahan per-100. Contohnya 1/100 membentuk nombor puluhan lah. Membentuk peratus 1%. 2/100 membentuk 2%. Daripada pecahan per-100. Jadi 74/100 sama dengan 74%. Kita guna simbol lah. Guna simbol. Simbol peratus lah. Simbol peratus. Jadi guna simbol. Simbol peratus saja. Contoh 26/100. Ini murid biasa lihat dalam keputusan peperiksaan ujian dan sebagainya. Iaitu 26/100 sama dengan 26% daripada pecahan per-100. Membentuk peratus. Ini murid kena ingatlah perkara. Setakat itu saja sebagai asas untuk murid pengenalan murid untuk mengenal pecahan, perpuluhan dan peratus.